Ini bab Jumaat di kampung-kampung. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, sesungguhnya Jumaat yang pertama dilakukan dalam Islam selepas daripada Jumaat yang dilakukan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ialah Jumaat yang dilakukan di Juwatha, iaitu satu kampung daripada kampung-kampung di Bahrain. Uthman berkata, satu kampung daripada kampung-kampung Abdul Qais. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Dia menjadi pemimpin ataupun penuntun kepada ayahnya selepas hilang penglihatannya. Dia meriwayatkan daripada ayahnya, yaitu Ka'ab bin Malik, bahawa beliau, yakni Ka'ab bin Malik, apabila mendengar seruan pada hari Jumaat akan bertarahum, yakni mengucapkan rahimahullah kepada As'ad bin Zurarah. Maka saya berkata kepadanya, apabila ayah mendengar seruan pada hari Jumaat, ayah mengucapkan tarahum kepada As'ad bin Zurarah. Ka'ab bin Malik berkata, ini kerana dialah orang yang mula-mula buat jemaat di kalangan kita di Hazmin Nabit, iaitu satu kawasan berbatu bagi Bani Bayadah di Naqi'. Ini kawasan lembah ataupun kawasan yang rendah, dipanggil Naqi'ul Khadimat. Saya bertanya, yang kata Abdurrahman, anak kepada Ka'ab bin Malik itu, berapa ramai bilangan kamu pada hari itu? Qala, Ka'ab berkata, 40 orang. Babul Jum'ati fil Qura. Ini bab Jumaat di kampung-kampung. Imam Abu Dawud buat tajuk lagu ni dia ada dua maksudnya. Yang pertama, dia nak menarik perhatian kita kepada persoalan Jumaat itu, tempat Jumaat itu diadakan, tempat lagu mana. Sebabnya ada khilaf dalam perkara ini di kalangan ulama, di antara ulama ada khilaf, banyaklah khilafnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan bilangan orang yang sembahyang Jumaat tu, berapakah bilangannya? Kalau kita tengok kepada hadis yang pertama ni, hadis Ibnu Abbas ni, disebutkan Jumaat hak mula-mula dibuat dalam Islam selepas daripada Jumaat di Masjid Rasulullah ialah di Juwatha, di Bahrain. Bahrain lah ni lah, negeri Bahrain. Hak tu hak mula-mula. Dan dalam riwayat yang kedua pula disebutkan di situ 40 orang. Sembahyang Jumaat itu 40 orang. Cumanya di sini ada beberapa perkara lah yang perlu dibincangkan. Yang pertamanya, Al-Jum'atu fil Qura, boleh dikatakan banyaklah kitab-kitab hadis ni dia buat tajuk lagu tu. Tapi dalam satu nuskha yang lain, fil Qura wal Mudun, di kampung-kampung dan di bandar-bandar. Dalam nuskha kitab kita pakai ni tak ada mudun itu. Babul Jum'ati fil Qura sahaja ada. Qura itu jamak kepada qaryah.
Jawab kepada qaryah. Qaryah maknanya kampung. Maknanya Jumaat itu boleh dibuat di kampung-kampung. Dari satu segi kan, kita tengok gitulah. Dia nak ayat pun gitulah juga situ. Tetapi kalau kita tengok kepada hadis dia, kita nampak tidak menunjukkan kampung di situ. Qura di situ dengan makna lagu lain. Sebab apa? Takkanlah Jumaat hak mula-mula dibuat dalam Islam selepas daripada Jumaat di Masjid Rasulullah di Madinah tu, iaitu dijual hak jauh, hak di Bahrain. Ini mengambil kira hak mana? Kalau mengambil kira sembahyang Jumaat itu diwajibkan di Mekah, bermakna sebelum daripada Nabi SAW sampai ke Madinah tu dia tidak buat Jumaat lagi. Perintah tu turun dah. Itulah mengikut kebanyakan ulamanya, perintah wajib sembahyang Jumaat ni turunnya di Mekah. Walaupun ada juga yang mengatakan turunnya tidak, memang di Madinah. Kalau kita kata di Mekah, maka di Mekah tu Nabi SAW tak buat lagi. Kalau kita kata perintah turun tu semasa di Mekah, tapi buat tu mula-mulanya di Madinah, mana dalam masa tu di tempat lain tak ada buat. Tak ada buat. Sedangkan banyak kampung-kampung tu, kampung-kampung ni banyak. Bapa yang tidak buat di lain selepas pada Nabi buat di Madinah tu, di lain tu tak buat tu bapa. Jadi pergi buat di Juwasa, satu kampung di Bahrain jauh gitu mau tu. Bila demo tu puak-puak demo tu mari ke Madinah, terima ajaran sembahyang Jumaat ni, bila apa hak duduk dekat-dekat sekeliling tu dia tak terima ajaran tu lebih dulu daripada puak-puak Bahrain hak jauh gitu mau tu. Itu persoalannya. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah mengatakan qura di sini bukan dengan makna kampung. Walaupun kita terjemah kampung saat ni, dia kata dia terjemah dengan makna qura ni dengan makna bandar. Dengan makna bandar. Qura dengan makna bandar ataupun negeri. Babul Jum'ati fil qura, makna Jumaat di bandar. Dia faham gitu. Dia faham gitu. Baru pernah sama. Sebab apa? Hak bandar besar, hak ada orang Islam ramainya, iaitu selepas di Madinah, di sana nak ayat bandar lah. Hak kampung tu tidak. Dia pergi begitu. Sebab apa? Sebab perkataan Al-Qura itu dia mari daripada mana? Daripada, kalau dalam hadis ni, Jumi'at bi Juwasa qaryatun min qural Bahrain. Qaryatun min qura. Situlah, daripada situ. Perkataan qaryah dalam bahasa Arab ni, dia ada banyak makna. Ada banyak makna. Salah satu makna dia nya kampung. Dan makna dia juga makna negeri. Bandar pun ada juga. Misalnya dalam Quran disebutkan, wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryatayn azim. Kenapa Quran ni tak turun kepada salah seorang lelaki yang besar, orang besar, daripada dua bandar ni. Di situ dengan makna bandar. Qaryatayn ni dalam Quran itu sebut, bukan dengan makna kampung. Sebab hak maksud dua qaryah di situ dalam ayat itu ialah Mekah dan Taif. Dan Mekah dan Taif ini bandar, bukannya kampung. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah kata hak dalam hadis ni kalau sebut Juwasa ni, dia bukan kampung tapi bandar, kata dia. Jadi tempat khilaf duduk situlah pada perkataan qaryah tu. Di situ jadi punca jadi khilaf. Orang yang pakai dengan makna biasa, qaryah dengan makna kampung, ini kampung. Tapi orang yang pakai qaryah ni tidak semesti dengan makna kampung, tetapi dengan makna bandar. Dia tengok kepada hak lain-lain, tengok kepada hakikat Juwasa itu qaryatun min qural Bahrain tu. Bahrain tu maknanya bandar besar. Kalau kita perhati dalam sejarah, dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh ulama, ramai juga mereka menyebutkan Juwasa itu bandar yang mana penduduknya lebih 4,000 orang. Lebih 4,000 orang.
Kalau hak lebih 4,000 orang ni takkan kampung. Satu ayat itu. Yang keduanya dalam Quran, was'alil qaryata allati kunna fiha, was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanya qaryah di sini. Anak-anak Nabi Yaqub tu kan, bila Binyamin kena tahan ke Nabi Yusuf di Mesir, dan mereka tak boleh buat kelik dia sekali. Bila balik jumpa dengan Nabi Yaqub tu, anak-anak dia ni sungguh memang dia tu dikatakan mencuri. Tanyalah penduduk negeri tu. Jadi qaryah di situ dengan makna negeri, bukan kampung. Bukan kampung. Qaryah di situ maknanya Mesir. Tanyalah orang Mesir. Orang Mesir tu kampung belakang kau. Begitu. Walau anna ahlal qura amanu. Qura di situ mana orang kampung saja kau beriman. Mana negeri di situ dengan makna negeri, kalaulah penduduk negeri itu beriman. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahu. Misalnya dalam ayat yang lain, ayat itu juga menyebutkan makna bandar, negeri, bukan makna kampung. Bukan makna Nabi ni dia berjual, dia bawa ajaran dia di kampung-kampung saja. Bolehkah kita kata begitu? Tak. Bahkan kebanyakan Nabi-Nabi itu, kalau kita perhati, dia tempat-tempat bandar-bandar. Situ tempat dia bawa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab mereka kata qura jamak dia. Kalau mufrad dia qaryah. Hak dalam hadis ni, hak berkenaan dengan semaya jemaat ni, bukan dengan makna kampung, tapi dengan makna bandar. Cuba kita tengok dalam kitab kita ni. Muka surat 45. Imam Syafi'i, dan bukan Imam Syafi'i saja, orang-orang sependapat dengan dia tengah tu, dia pegang dengan hadis ini, ala annal jumu'ah tuqamu fil qaryah. Dia pegang berdalil dengan hadis ni bahawa Jumaat itu dilakukan, dibuat di kampung. Boleh dibuat di kampung. Dia pegang dengan ni sebab dia sebut qaryah. Tapi Imam Abu Hanifah pun pegang atas qaryah tu jugalah. Dia kata bukan dengan makna kampung. Kalau kampung apa yang selain di Madinah tu, hak lain tu tak buat. Banyak lagi kampung hak orang Islam duduk, hak tak pergi semaya di Madinah tu. Apa tak buat? Apa yang mula-mula sekali di Juwasa di Bahrain. Hak ni cepat sangat kau orang sana tu masuk Islam. Hak sekeliling ni Madinah ni, hak kampung-kampung kecil ni, apa tidak buat situ. Ini menunjukkan kata dia bukan qaryah ni dengan makna kampung. Qulna, kata Syekh ni, la nusallim annaha qaryah. Kita tak boleh terima, kata dia. Ini orang Hanafi lah. Jawab bagi pihak orang Hanafi, tak boleh terima qaryah dimaksudkan Juwasa di sini, qaryah ni dengan makna kampung. Bal hiya madinatun, bahkan bandar Juwasa. Haka Ibnu Tin ani Syekh Abil Hasan annaha madinatun. Ibnu Tin menukilkan daripada Syekh Abil Hasan, menyebutkan kata dia ni Madinah. Abu Ubaid Al-Bakri menyebutkan Madinah bil Bahrain li Abdul Qais. Pengarang kitab Mu'jamul Buldan, pengarang kitab Mu'jamul Buldan, Yaqut Al-Hamawi, dia kata alam murtajal hisnun li Abdul Qais bil Bahrain fatahahu Al-Ala ibn Al-Hadrami. Al-Ala ibn Al-Hadrami yang menakluk, pergi buka negeri itu, yang ni pergi kuasai negeri itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, iaitu pada tahun ke-12 anwatan, dengan cara perang, dengan cara perang. Ibnul A'rabi berkata Juwasa Madinatul Khat, dan banyak lagi yang disebutkan di situ. Maknanya mereka tidak terima hak sebut dalam tajuk ni qura di sini dengan makna kampung, bahkan qura di sini dengan makna bandar. Hak tu diterima. Buktinya itulah yang disebutkan tadi. Tapi ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, dia pakai zahir qaryah di sini makna kampung. Gitulah. Kalau kita nak kira berdasarkan hadis ni tak terang ni.